اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah. Kita sambung ayat 20. Sedikit pembetulan yang tertulis di poster tu tersilap. Dia sebenarnya daripada ayat 20 hingga 22 sahaja. Surah Al-Mujadilah ayatnya hanya sebanyak 22 ayat. Okey. Sebelum kita sambung ayat 20, kita tengok maksud ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu bagaimana sikap orang-orang munafik yang berada dalam masyarakat Islam di Madinah yang berlegar sekeliling Nabi dan para sahabat. Itu sikap mereka, antaranya ialah mereka mereka bersumpah. Mereka melantik mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagai penolong, penasihat mereka, pemimpin mereka, iaitu orang Yahudi. Jadi satu perkara yang sangat-sangat pelik, sangat-sangat buruk. Batang tubuh mereka bersama orang Islam, tapi mereka bekerjasama dengan musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Dan mereka bersumpah. Senjata mereka, senjata orang munafik ialah sumpah. Jumpa orang beriman, dia bersumpah bahawa mereka bersama orang beriman. Dan jumpa orang Yahudi ataupun orang kafir, juga mereka menggunakan sumpah untuk membuktikan bahawa mereka berada bersama orang-orang kafir. Kemudian Allah bagi amaran keras kepada orang munafik, iaitu di akhirat Allah akan sediakan bagi mereka azaban syadidah. Kemudian Allah beritahu kenapa mereka bersikap demikian. Sebab mereka berbangga dengan harta yang banyak, dengan anak-anak, dibandingkan dengan kebanyakan orang beriman adalah kebanyakannya fakir miskin. Jadi mereka sangka dengan harta yang banyak dan anak-anak yang hebat, mereka akan berjaya di dunia. Maka Allah tempelak mereka dalam ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali-kali harta mereka dan anak-anak tidak akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Dan Allah juga bongkarkan sikap orang-orang munafik, termasuklah orang kafir yang suka bersumpah. Mereka ini akan terus bersumpah walaupun di akhirat, walaupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah bersumpah itu sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan mereka. Kemudian Allah beritahu lagi punca mereka menentang Islam, menyembunyikan kekufuran, menentang Islam ialah ayat 19, istahwaza alaihimus syaitan. Sebab mereka dikuasai, dipengaruhi oleh syaitan. Sehingga syaitan menjadikan mereka lupa kepada Allah. Dan itulah golongan inilah yang dipanggil Hizbus Syaitan ataupun tali barut syaitan. Dan Allah bagi hukuman keputusan iaitu Hizbus Syaitan humul khasirun. Pendukung-pendukung syaitan dah yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Jadi ayat 19 ni Allah nak bagi tahu musibah yang paling besar ialah bila manusia lupa kepada Allah. Dan antara penyebab utama juga ialah syaitan. Syaitan yang target utama syaitan
ketika menipu dan menggoda manusia ialah bukan supaya manusia miskin, bukan supaya manusia ada penyakit, tapi supaya manusia lupa pada Allah cukup. Walaupun dia sihat walafiat, banyak harta, tapi yang penting manusia itu lupa kepada Allah. Dan ini menunjukkan musibah yang paling besar bagi manusia ialah lupa kepada penciptanya. Okey, itu ayat yang lepas. Ayat hari ini kaitannya ialah Allah nak bagi tahu antara punca orang-orang munafik, orang kafir lupa kepada Allah, terpengaruh dengan syaitan. Apa pula puncanya? Allah terangkan dalam ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya. Bila Allah guna inna, mana ada satu benda yang besar dan penting Allah nak sampaikan. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang yuhaduna. Yuhadu makna melawan. Dalam bahasa Arab makna ada yushaquna. Orang-orang yang mereka melawan ataupun menentang Allah wa rasuluh dan rasulnya. Tengok Allah kata orang yang menentang Allah dan Rasul. Sebenarnya ayat ini Allah nak menjelaskan sebab-sebab orang yang Allah sebut dalam ayat yang sebelum ayat ini. Iaitu cerita pasal orang munafik. Kenapa mereka begitu kuat kufur kepada Allah dan bekerjasama dengan musuh Allah. Sebabnya ialah mereka sendiri sifat utama mereka menentang Allah dan Rasul. Dan Allah beritahu mereka menentang Allah dan Rasul. Allah sekalikan Rasul dengan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul ni seolah Allah nak beritahu siapa menentang Allah, dia menentang Rasul. Siapa menentang Rasul, dia menentang Allah. Jadi Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan. Walaupun Allah tu adalah Tuhan pencipta dan Rasul tu utusannya. Tapi sebab Rasul utusan Allah, dia hanya membawa apa yang disampaikan oleh Allah, maka bila menolak Rasul bermakna menolak Allah. Dan bila menolak Allah bermakna menolak Rasul. Okey, orang yang menentang Allah dan Rasul ni apa keadaan mereka? Allah kata ulaika. Itulah mereka fil azallin, dalam golongan orang-orang yang azal daripada perkataan zillatun. Zillatu makna kehinaan. Jadi azal ni apa beza dengan zillah? Azal ni dia isim tafdil. Kalau kita belajar bahasa Arab, azal ni isim tafdil. Isim tafdil ni menunjukkan yang ataupun yang paling. Contoh ahsan, paling baik. Akbar, paling besar. Ajmal, paling cantik. Kalau zillah hina, kalau azal paling hina. Jadi Allah nak bagi tahu apa punca manusia hina. Bahkan manusia menjadi paling hina sekali. Punca manusia paling hina ialah menentang Allah dan Rasul. Berapa ramai yang manusia nak cari kemuliaan, tapi dengan cara menentang Allah dan Rasul. Dengan cara mengingkari perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Jadi sebenarnya dia bukan mendapat kemuliaan, tapi dia akan mendapat kehinaan, bahkan paling hina. Dalam 1999 nak mencari kemuliaan. Tapi kemuliaannya dengan cara apa? Dengan cara yang dilakukan oleh manusia. Dengan memiliki harta yang banyak,
memiliki anak-anak yang pandai, memiliki rumah yang besar, memiliki pangkat, kuasa dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama mereka tidak solat, mereka membuka aurat, mereka menentang Allah dan Rasul. Maka hakikatnya mereka bukan mendapat kemuliaan, tapi mereka mendapat az-zillah, kehinaan. Jadi Quran nak mengajar kita bahawa kemuliaan bukan sebab orang tu kaya, tapi kemuliaan sebab orang tu taat kepada Allah dan Rasul. Dan kehinaan bukan sebab orang tu miskin, bukan sebab orang tu gagal dalam kehidupan, dalam perniagaan. Tapi kehinaan ialah sebab dia menolak Allah dan Rasul. Dia menentang hukum Allah dan Rasul. Sebab itulah kita tengok surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Kita tengok surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Wa yaquluna la in ukhrijna wa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Walillahil izzatu wa li rasulihi apa tu? Wallah walakinnal munafiqin la ya'lamun. Okey, surah Al-Munafiqun ayat 8 kan? Okey, ini kisah Nabi keluar berperang dalam satu peperangan. Kemudian ketua munafik yang paling kuat menentang Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bila Nabi keluar dalam perjalanan nak balik ke Madinah, Abdullah bin Ubay ni, ini Madinah ni. Ini pintu Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tunggu kat sini, kat pintu masuk kota Madinah. Untuk apa ni? Mereka berkata, wa yaquluna, orang-orang munafik berkata, la in raja'na, sekiranya kami kembali ke Madinah daripada peperangan. Kalau ikut ayat ni, Abdullah bin Ubay ni ikut sama. Tapi dia balik awal sikit. Dia balik dulu pada Nabi. Apa dia kata? La yukhrijanna. Tak ada lam? Okey. Kalau kami balik daripada ke Madinah, la yukhrijanna. Al-a'azzu lawanda al-azallu. Kalau al-azallu orang paling hina, al-a'azzu orang paling mulia. Al-azallu orang paling hina, al-a'azzu orang paling mulia. Kalau azallu daripada zillah, kalau a'azzu daripada izzah. Ataupun azizun. Okey, apa maksud ni? Kalau kami balik ke Madinah, orang yang paling mulia pasti akan mengeluarkan daripada minha, daripada Madinah, al-azallu, orang paling hina. Siapa ni yang paling mulia? Abdullah bin Ubay. Bagi dia lah. Dia anggap Abdullah bin Ubay ni menganggap dia adalah al-a'azzu, orang paling mulia. Al-azallu, dia anggap orang yang paling hina ialah Nabi. Jadi dia kata, kalau kami duduk kat sini, kami akan usir keluar. Kami ni al-a'azzu, orang paling mulia. Dan kami akan usir keluar siapa? Al-azallu, orang paling hina, iaitu Nabi. Itu fahman orang-orang kafir ataupun orang yang tak beriman. Mereka menganggap orang beriman ni hina, miskin, dhaif, mundur dalam segala sudut. Ini pemikiran orang kafir ataupun orang munafik. Sehingga Nabi pun dianggap orang yang paling hina. Okey? Tapi kisah selepas itu, bila anak Abdullah bin Ubay ni tahu
dia nak halang Nabi, dia sendiri datang jumpa bapak dia. Dan dia bagi warning kepada bapak dia. Anak Abdullah bin Ubay ni nama dia Abdullah juga, tapi dia beriman, sahabat Nabi. Dia bagi warning pada bapak dia, sebenarnya yang paling hina kamu dan yang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu halang Nabi, aku akan halang kamu daripada masuk Madinah. Lepas tu dia berundur. Okey. Kemudian Allah jawab, sebenarnya bila Abdullah bin Ubay menganggap Nabi paling hina dan dia tu paling mulia, Allah betulkan balik. Allah kata apa? Walillahil izzatu. Dan hanya milik Allah adalah al-izzah, kemuliaan. Kalau siapa nak mulia, dia kena cari Allah. Sebab hanya milik Allah kemuliaan. Jadi mulia bukan dengan duit, bukan dengan pangkat, bukan dengan kuasa. Tapi mulia ialah milik Allah, maka nak mulia kena mentaati Allah. Dan kemuliaan juga Allah kata, wali rasulihi, untuk rasulnya. Jadi nak mulia juga kena ikut sunnah Nabi. Selagi tak ikut sunnah Nabi, kita tidak akan mulia selama-lamanya. Dan kemuliaan juga adalah hanya milik orang beriman sahaja. Selagi mana kamu tak beriman pada Allah dan Rasul, mustahil kamu menjadi manusia yang mulia, dunia dan akhirat. Okey, kenapa orang munafik menganggap mereka ni paling mulia dan Nabi itu paling hina? Kenapa? Sebab Allah kata, walakinnal munafiqin, akan tetapi orang munafik la ya'lamu, tidak mengetahui. Jadi puncanya ialah orang munafik ini sebenarnya jahil, la ya'lamun. Di sini juga pengajarannya apa? Siapa saja menganggap harta itu menjadikannya mulia, pangkat menjadikannya mulia, anak hebat menjadikannya mulia, sebenarnya dia adalah la ya'lamu, dia adalah jahil. Hakikat kemuliaan sebenar dia belum mengetahui. Batu kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia kata dulu kami bangsa yang bangsat, bangsa yang hina, membunuh anak, melacu, berzina, akhlak kami sangat buruk, hina. Tapi setelah kami terima Al-Quran, kami terima Islam, Islam memuliakan kami. Islam menjadikan kami bangsa yang mulia dan hebat di dunia. Maka kata Umar, sesiapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Islam akan menghinakannya. Islam akan merendahkannya. Sama dengan ayat ni. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, Allah kata, itulah mereka yang tergolong dalam golongan paling hina. Jadi kita tak ada pilihan. Kalau nak mulia, kembali pada Quran dan Sunnah. Cukup-cukup kejar harta kan. Kalaulah dengan harta, manusia menjadi paling mulia, maka Qarunlah paling mulia. Kalau dengan kuasa menjadikan manusia paling mulia, maka Fir'aunlah yang paling mulia. Okey. Kemudian ayat 21. Kataballah. Kataballah apa makna? Allah telah tetapkan. La'aghlibanna. Pasti aku akan. Ghalabah ni ghalabah daripada ghalabah. Ghalabatun. Makna dia mengatasi ataupun menguasai. Jadi kalau la'aghlibanna, Allah menggunakan huruf taukid, dua harfu taukid. Pertama lam, pasti. Yang kedua nun, nun taukid. Jadi kalau nak terjemah, pasti sesungguhnya. Pasti sesungguhnya. Aku akan mengalahkan
Aku wa rasuli dan rasulku. Apa maksud ayat ni? Allah bagi tahu kataba ni makna tulis. Macam kutiba alaikumussyam telah sebenarnya Allah nak bagi telah difardukan, telah diwajibkan. Tapi Allah tak guna perkataan wajaba ataupun furida. Tapi Allah guna perkataan kataba. Kenapa? Sebab bila menunjukkan perkara wajib, yang paling jelas ialah bila dalam bentuk tulisan. Sama juga perjanjian mulut, lisan dengan perjanjian secara bertulis. Yang mana lebih kukuh? Iaitu secara bertulis. Jadi Allah nak beritahu perjanjian Allah ni, ataupun janji Allah, seolah telah termaktub, telah tertulis, yang tak mungkin berubah. Apa janji Allah? Apa janji Allah? La'aghlibanna. Pasti aku akan mengalahkan, menguasai. Aku dan Rasulku. Maksudnya, aku dan Rasul aku pasti akan mengalahkan. Mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa? Dia balik pada ayat ni. Sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, pasti akan dikalahkan. Itu janji Allah. Kenapa Allah boleh kalahkan? Walaupun sehebat Fir'aun, sehebat kaum Samud, sehebat kaum Ad, kenapa Allah boleh kalahkan? Sebabnya, innallah, sesungguhnya Allah qawiyun, maha kuat. Allah boleh kalahkan siapa saja sebab Allah bersifat maha kuat. Kuat dalam semua aspek. Allah kuat tapi tak sama dengan manusia kuat. Manusia kuat bergantung kepada tenaganya, bergantung pada senjatanya, bergantung kepada bilangan tenteranya. Tapi Allah kuat tanpa bergantung pada apa-apa. Bahkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahkan semua makhluk as-samad, bergantung dan berharap kepada Allah. Dan Allah langsung tidak bergantung pada makhluknya. Jadi Allah qawiyun. Allah nak buat apa-apa je, iza qada amran fayaqulu kun fayakun. Bila Allah nak jadikan sesuatu, cukup dengan perkataan kun. Tak perlu masa, tak perlu alat, tak perlu bantuan. Hanya dengan perkataan kun, semua jadi. Kemudian, Allah maha kuat, azizun. Lagi maha perkasa. Okey. Apa pengajaran dalam ayat ni? Pengajaran dalam ayat pendek je. Ayat 20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Ayat 21 pendek juga. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli. Rasul mufrad ke jamak ni? Wa tak ada. Wa rasuli. Makna Allah bagi tahu telah menjadi ketetapan sunnatullah. Aku dan para rasul akan mengatasi siapa saja musuh. Dan bukti dalam sejarah, kaum Ad kalah, kaum Samud kalah, kaum Nabi Lut kalah, kaum Nabi Nuh kalah. Bahkan kaum Nabi Nuh tak ada seorang pun yang tinggal. Semuanya mati lemas. Begitu juga Fir'aun dengan bala tenteranya. Jadi apa pengajaran? Cuba fikir. Dalam ayat pendek ni ada banyak pengajaran dan kalau kita faham, kita akan menjadi kuat. Kita tak akan takut pada sesiapa. Siapa saja menentang Allah, pasti dia pertama dia akan hina, yang kedua dia akan kalah. Kalau ada orang katakan, boleh tak kita mengalahkan orang kafir ni? Mana dia tak percaya pada ayat ni? Sebab Allah yang berjanji ni siapa? Allah. Habis kalau kita percaya, kenapa kita tak menang-menang? Orang Islam lebih ramai bilangan daripada orang kafir. Kan?
Bahkan setengah negara Islam, negara yang terkaya. Kuwait, Saudi, Amerik kan, Qatar. Kenapa asyik menjadi Pak Turuk je? Ha? Tak cukup syarat. Apa dia syarat? Syarat dia kena ikut Allah dan Rasul. Ada dalil? Dalil ini orang yang menentang Allah dan Rasul akan hina kan? Dia akan kalah. Jadi kita ni menentang tak? Kita ni termasuk tak orang yang menentang Allah dan Rasul? Ha? Menentang tak? Ada tak orang Islam yang menentang Allah dan Rasul? Adalah. Dia menentang ni bukan mesti aku lawan Tuhan. Tak. Bila Allah kata buat macam ni, dia tak buat. Dia ingkar. Kan? Kemudian kekal pula dalam maksiat. Sebenarnya menentang lah tu. Kan? Mak kata pergi kedai. Dia tak bangkang, tapi tak bergerak. Mak kata pergi tidur. Dia tak bangkang. Baik mak, tapi tak bergerak pun. Menentang ke patuh? Menentang lah tu. Cuma orang Islam ni menentang Allah, beradab sikit. Orang kafir menentang Allah, perang tu, isytihar perang. Orang kafir ni beradab. Sebenarnya itulah paling tak beradab. Sebab menentang dalam senyap. Sebab itulah orang yang paling jahat dan neraka paling bawah, orang yang rupanya kafir ke rupanya Islam? Rupanya Islam. Sebab penentangan dia paling tak beradab. Dia menggunakan nama Islam, wajah Islam untuk menghancurkan Islam. Okey, ada satu dalil lah. Boleh buka surah Ghafir ayat 51. Surah Ghafir ayat 51. Inna lanan syuruh rusulana. Kemudian wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul al-ashhad. Surah Ghafir ayat 51. Cuba tengok. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya kami. Lanan suruh. Allah guna harfu taukid. Satu inna. Yang kedua lam. Sesungguhnya pasti kami lansuru. Akan tolong, akan menangkan, akan pertahankan. Siapa? Rasulana. Rasul-rasul kami. Sebab itulah tidak ada rasul yang kalah. Sebab Allah dah janji. Kemudian, adakah Allah menolong Rasul saja? Tak. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kamu tak dapat kemenangan, kamu belum duduk kat sini. Kamu mungkin beriman separuh. Tak beriman sepenuhnya. Ataupun kamu berpura-pura beriman macam orang munafik. Kalau kamu beriman, janji Allah tak pernah silap. Allah tak pernah memungkiri janji. Mesti menang. Mesti menang. Bila tak menang, mana kamu belum jadi orang yang beriman. Dan Allah janji ni akan tolong di mana ni? Fil hayati dunia, bukan di akhirat ni. Kat dunia dah mesti menang. Nabi menang, Nabi Nuh menang, Nabi Musa menang. Semua menang. Kan? Makna perjanjian Allah tu ialah di kehidupan dunia. Bila cukup syarat, mesti menang. Bila tak menang, tak cukup syarat, iaitu belum beriman. Kemudian Allah juga akan menolong Rasul dan para Rasul dan orang beriman juga. Wa yauma yaqumul ashhad. Pada hari berdirinya para saksi. Di mana ni? Allah kata, ini sebenarnya hari kiamat ni. Hari kiamat ataupun hari akhirat. Tapi Allah guna nama lain. Hari yang berdiri segala saksi. Kenapa? Sebab saksi paling banyak sekali di mana? Kat dunia ke di akhirat? Akhirat lah. Kenapa saksi di akhirat paling ramai?
Satu. Yang kedua? Setiap orang saksi dia, anggota badan dia. Dengan mata, dengan kulit kan, semua akan menjadi saksi. Dan pokok-pokok, tumbuhan, bumi akan jadi saksi. Okey? Okey, daripada ayat ni, apa yang pengajaran yang paling besar yang patut kita ambil? Ni, Allah janji kami akan membantu, kami akan menangkan para rasul dan orang beriman. Orang beriman kena melaksanakan tugas sebagai orang beriman, selebihnya Allah akan bantu. Mana kewajipan paling besar, paling utama orang beriman ialah tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tambahkan ilmu Al-Quran dan Sunnah dan amalkan. Betul? Kena banyak habiskan masa untuk lengkapkan iman mereka. Jalankan tanggungjawab mereka sebagai orang beriman. Dan sebab itulah, sekarang Allah tak tolong orang Islam. Kenapa? Sebab orang beriman, orang Islam, duk sibuk apa? Duk sibuk tingkat iman ke? Sibuk tak ada buat Al-Quran ke? Sibuk belajar sunnah Nabi untuk diamalkan? Ataupun sibuk pasal kerja dunia? Lagi? Sibuk pasal politik? Lagi? Sibuk pasal vaksin? Yang terbaru pula sibuk pasal kalimah Allah. Kan? Betul tak? Adakah dengan kita bincang kalimah Allah, kita akan, iman kita semakin mantap? Tak. Dan iman akan mantap dengan ilmu. Iqra'. Allah kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat darjah siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang diberi ilmu. Kalau asyik bergaduh, berdebatkan, iman tak bertambah, ilmu pun tak bertambah, amal soleh lagi jauh. Sebab itulah orang Islam semakin lama semakin dihina dan semakin diperkotak-katikkan oleh musuh. Dan sebab tu kemenangan lagi jauh daripada kita sebenarnya. Sebab syaratnya di sini tak ada. Dia analogi kan. Kita ada bincang pasal musuh. Strategi musuh kan. Kita tak ada senjata. Kita dah tahu dah perancangan musuh. Tapi nak berdepan dengan dia, kita tak ada senjata. Agak-agak kita menang ke? Tak menang. Tapi kalau terbalik, kita tak tahu perancangan musuh. Tapi kita ada senjata. Agak-agak kita boleh lawan dia tak? Bolehlah sebab ada senjata. Paling-paling kurang ada Quran, ada sunnah, ada iman, ada kekuatan. Betul tak? Sebab itulah kalau kita tengok sirah Nabi kan. Sirah Nabi tak banyak bincang pasal strategi musuh. Bahkan banyak strategi musuh Nabi tak tahu. Kan? Yang Nabi sibuk apa dah? Quran, sunnah. Kan? Siang berdakwah, berjihad, malam bertahajud. Jadi musuh datang daripada 4 penjuru pun Nabi boleh menang. Okey. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi Ni ayat ni saya baca pagi tadi ni. Bila saya baca, saya kaitkan dengan ni. Tengok bagaimana antara Musa dengan Firaun mana lebih kuat. Firaun. Antara Musa dengan Firaun, siapa yang ada kuasa? Firaun.
Antara Musa dengan Fir'aun, siapa yang ada bala tentera yang hebat? Fir'aun. Perancangan siapa yang paling hebat? Fir'aun. Tapi tengok apa keyakinan Musa. Qala Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya. Apa dia? Ista'inu billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Makna apa? Kembali kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan lepas tu apa dah? Senjata yang kedua apa dah? Wasbiru. Sabar. Kalau kamu tak sabar, walaupun dah ada senjata, kamu akan kalah. Betul kan? Kenapa tentera Islam dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud kalah? Tak sabar ni. Dah minta pertolongan Allah, tapi bila nampak harta, tak sabar. Terus terkam kan? Kalah. Kemudian kata Musa dengan penuh yakin, Innal arda, sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan Fir'aun. Dan Allah akan yurisuha, akan mewariskannya man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, daripada. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Jadi Allah, Musa kata pada kaum dia, Allah, bumi ini milik Allah. Yang kedua, Allah akan warisi bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Jadi kalau nak bumi, balik kepada Allah, sebab bumi ini milik dia. Dan Allah boleh bagi pada siapa yang, jangan takut pada Fir'aun. Dan di hujung kata Musa apa? Wal aqibatu, dan kesudahannya untuk orang bertakwa. Makna apa? Kalau kamu jadi orang bertakwa, Allah akan bagilah bumi ini. Jadi jangan takut pada Fir'aun, tapi takutlah diri kamu belum menjadi orang yang bertakwa. Dengan keyakinannya, kalau kita duduk zaman Musa kan, kalau Musa kata kita akan rampas kerajaan Fir'aun, kita kata apa pada Musa? Cakap besar. Tapi Musa cukup yakin, bumi ini milik Allah dan Allah akan bagi. Dan akhir betul tak? Fir'aun kalah, tentera dia semua lemas, dan akhirnya bumi Mesir dikuasai oleh Bani Israel. Betul tak? Betul. Dia ada satu kisah. Bila Nabi mendirikan kerajaan Islam di Madinah, kemudian Nabi buka kota Mekah. Kemudian Nabi berjaya memerangi orang Taif dalam peperangan Hunain. Dan Nabi juga menguasai Taif. Kan? Lepas tu ada para sahabat, dengar keyakinan para sahabat ni. Keyakinan para sahabat dia kata apa? InsyaAllah selepas ini kita akan memerangi dan menguasai Rom dan Parsi. Rom dan Parsi masa itu dua kuasa besar kan. Dan ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, dengar. Dia kata apa? Kamu ingat Rom dan Parsi ni macam kampung yang kamu rampas tu. Macam Mekah, macam Taif. Rom dan Parsi ni bukan kampung macam Taif. Bukan kampung macam Mekah. Jadi pemikiran orang munafik ni, tengok tenaga orang Islam, bilangan pula, dan di sana dua kuasa besar, dia kata apa? Mustahil. Tapi betul tak akhirnya Islam dapat merampas Rom dan dapat mengalahkan Rom dan Parsi? Dari mana tu? Keyakinan. Kan? Macam kita kata insya-Allah satu hari kita akan kalahkan Amerika dan Rusia. Orang kata apa pada kita? Purah. Betul? Jadi fokus, jangan hilang fokus. Fokus mantap ke iman, tambahkan ilmu, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang yang paling bertakwa, insya-Allah kemenangan akan datang. Tapi kalau kita banyak buang masa pada benda yang tak berfaedah, tak meningkatkan iman, tak menambahkan ilmu, kita semakin menjadi lemah dan musuh akan bertepuk tangan. Okey. Ayat seterusnya, la tajidu. Tidak ada. Kamu tidak
akan dapati qauman, satu kaum, ataupun boleh juga satu orang. Allah kata pada Nabi dan juga orang beriman. Apa dia? Kamu tak akan jumpa satu kaum ataupun seseorang yu'minuna billah. Mereka beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Banyak dalam Quran kita akan jumpa bila sebut beriman, Allah sebut dua sahaja. Bila sebut iman, Allah sebut dua sahaja, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Sedangkan rukun iman ada 6 kan? Rukun iman beriman dengan Quran, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan qada dan qadar. Tapi banyak ayat Al-Quran hanya bila sebut beriman dia sebut dua je. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Macam mana tu? Kenapa yang 4 lagi tak sebut? Apa dia? Makna dua ni sebab benda gaib kan, benda tak nampak. Jadi nak buktikan orang tu iman dia betul-betul ikhlas, ialah Allah sebut benda yang gaib. Itu. Tapi malaikat nampak tak? Tak nampak. Qada dan qadar tak nampak kan? Takdir tak nampak. Ini tonggak dia. Ya, tonggak tu macam mana? Macam mana jadi tonggak tu? Ini dipanggil tadabbur lah. Orang kata, kenapa Allah sebut beriman dengan Allah dan Rasul? Tak ada. Beriman dengan kitab, dengan malaikat, dengan Rasul. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah, kata ahli tafsir, sebab untuk asas untuk beriman dan beramal soleh, mestilah beriman dengan Allah. Kalau langsung dia tak beriman dengan Allah, macam mana nak beramal soleh? Sebab itulah orang munafik ni, semua amal soleh dia sia-sia. Sebab apa? Tidak ada ni, beriman dengan Allah. Orang kafir kan, macam-macam kebaikan dia buat. Kadang-kadang kebaikan dia buat kepada orang lain jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh orang Islam. Tapi semuanya sia-sia. Sebab apa? Tidak ada di sini. Jadi asas untuk beramal, beriman dengan Allah. Okey? Kemudian hari akhirat pula apa dah? Kadang-kadang ada orang beriman dengan Allah tapi malas beribadat, malas solat. Sebab apa? Keyakinan pada hari akhirat nipis. Alah, hidup ni kat dunia je. Lepas ni tak ada balasan. Tak ada hari akhirat. Maka dia syirik pada Allah yang asalnya dia beriman. Orang musyriki kan, beriman tak dengan Allah? Beriman. Tapi kenapa dia tak sembah Allah? Kalau ditanya siapa cipta langit, dia kata Allah. Tapi dia sembah berhala, dia tak sembah Allah. Kenapa dia tak sembah Allah? Sebab dia kata hari akhirat tidak ada. Bila tak ada hari akhirat, bebas nak buat apa-apa. Buat jahat pun tak ada balasan. Boleh? Orang Islam pula, ramai yang beriman dengan Allah, tapi bukan aurat. Setiap hari. Tak solat. Setiap hari kan? Kenapa? Sebab keyakinan pada hari akhirat. Keyakinan pada balasan dosa pahala, nipis je. Senipis kulit bawah. Jadi dia akan buat dosa bila-bila masa. Betul? Kenapa orang beriman dengan Allah, tapi bila solat, dia solat kat rumah kan? Tak pergi masjid. Malah nak pergi solat berjemaah. Sebab keyakinan pada pahala solat berjemaah nipis. Kenapa dia solat lambat? Sebab ni. Boleh faham? Adapun beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, dia termasuk dalam beriman dengan Allah. Sebab Rasul tu diutus oleh Allah. Kitab pula diturunkan oleh Allah.
Beriman dengan malaikat termasuk beriman dengan Allah. Sebab malaikat juga adalah utusan Allah. Beriman dengan qada dan qadar termasuk juga beriman dengan Allah. Sebab qada dan qadar ialah Allah yang tentukan. Okey. Okey, apa yang Allah nak larang ni? Apa yang Allah nak bagi tahu Nabi? La tajidu qauman. Kamu wahai Muhammad dan siapa baca ini tak akan jumpa. Tak jumpa apa ni? Orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat yuwaduna. Yuwaduna mereka berkasih sayang. Berkasih sayang. Dengan siapa ni? Man hadallah. Dengan orang yang hadallah. Kalau fi'il madhi hada, kalau mudhari yuhaduna. Dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dia ada kaitan dengan ayat kat atas ni. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, dia paling hina. Dan dia akan dikalahkan satu hari. Yang bawah pula Allah kata, kamu tak akan jumpa orang yang ada dua benda dalam satu masa. Pertama, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang kedua, dia sayang pada orang menentang Allah dan Rasul. Kamu tak akan jumpa. Maknanya apa? Kalau orang tu Islam, orang tu beriman, dia akan benci kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kalau dia Islam, dia solat, tapi dia ada rasa sayang pada orang kafir, dia tak beriman. Sebab Allah kata apa? Kamu tak akan jumpa. Kalau jumpa, tak beriman. Boleh? Ada tak orang Islam sayang pada orang kafir? Ada? Suka? Ha? Ada? Siapa? Islam mana ni? Islam kat Malaysia ke? Kat Saudi ke? Kat Emirat ke? Ha? Ha, Emirat. Apa dia? Ada. Kat mana? Pahang ke? Kuala Lumpur ke? Ha. K-pop. Ha, itu orang Malaysia kan? Orang Malaysia kan? Ha, betul. Pandai adik. Dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi dia suka K-pop kan? K-pop tu apa dia? Dia menentang Allah dan Rasul. Dia syirik pada Allah. Tapi kita jemput dia. Bila jemput, suka tak? Kemudian yang menonton pula, bayar pula. Suka tak? Mana orang yang menjemput, orang yang menonton, tak cinta pada Allah dan Rasul. Dia tak beriman. Iman dia tak sempurna. Boleh faham? Orang Islam minat pemain bola sepak yang kafir. Masuk tak? Bilik dia pemain apa? Messi apa? Oh, Messi. Ronaldo dah mati kan? Itu Maradona dah mati tu. Maradona yang mati. Ronaldo. Poster Ronaldo tu lebih besar daripada poster bapak dia, kan? Bila tanpa poster tu suka tak? Suka. Tak boleh. Mana iman dia ada masalah ni. Dia minat penyanyi, pelakon drama Korea kan. Sampai nak pergi ke Korea. Kenapa? Nak jumpa pelakon. Dia tak beriman pada Allah dan Rasul. Macam mana kamu boleh suka orang yang syirik pada Allah dan Rasul? Kan? Tengok pula pelakon drama Korea tu sampai berjam-jam setiap hari. Tengok tak ada bos setengah jam tertidur. Kan? Oh, banyak. Kadang-kadang kita kan suka baca buku-buku daripada penulis barat. Kalau buku ditulis oleh penulis tu, kita baca hadam sampai habis. Kita boleh cerita pada orang. Tapi bila baca Quran tak faham. Itu termasuk tu. Bila kamu suka baca penulis buku ditulis oleh orang kafir, mana kamu suka pada dia? Ustaz, ada kebaikan. Kalau buku ditulis oleh orang kafir ada kebaikan dan kamu baca sampai faham, takkanlah Quran tak ada kebaikan. Sepatut Quran kamu baca 10 kali kan. Dan saya yakin siapa yang baca Quran dia tak nak baca ada buku-buku yang lain. Sebab tidak ada kitab yang jauh lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada.
Bahkan bila dapat Quran cukup, tak perlu kitab lain. Betul? Ni anak-anak kita kan. Anak-anak kita suka baca komik kan. Suka tengok drama. Adik suka tengok drama? Ada juga? Kena mengaku jangan tak mengaku. Okey? Boleh tak? Dan Allah nak tegaskan lagi apa dia? Tak boleh. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, tak boleh sayang kepada musuh Allah. Tak boleh sayang ni bukan makna tak boleh bergaul. Dua benda yang berbeza. Kita bergaul, kita berkawan untuk berdakwah lain. Kita tak sayang pada dia sebab dia kufur kepada Allah. Kenapa tak boleh sayang? Okey, nak tahu. Sebab apa tak boleh sayang? Kan dia ke makhluk Allah. Dia pun manusia juga. Tengok-tengok dia tu baik kan. Cina tapi sangat baik. Jiran kita pula selalu bagi maruku kan. Kenapa tak boleh sayang? Pandai dia. Dia saya bagi analogi kan. Kita boleh tak suka pada jiran kita yang musuh kepada bapa kita? Boleh tak kita suka pada tu? Orang yang memusuhi bapa kita boleh tak? Kalau kita boleh suka orang yang musuh bapa kita, apa masalah tu? Kita tak suka pada bapa. Kita tak cinta pada bapa. Kalau cinta pada bapa, kena suka apa yang bapa suka, kena benci apa yang bapa. Itu baru bapa. Ini Tuhan. Kalau cinta pada Allah, kena suka siapa yang Allah suka dan kena benci siapa yang Allah benci. Mana mungkin kamu mengaku beriman dengan Allah, tapi kamu suka orang yang Allah benci? Mana mungkin? Mustahil. Sebab tu kita selalu diajar doa ni kan. Apa doa tu? Supaya Allah jadikan kita suka pada siapa yang Allah suka. Kan? Apa doa tu? Siapa ingat? Ya Allah, jadilah aku satu, cintakan engkau. Yang kedua, cintakan semua yang engkau cinta. Secara tak langsung, jadikan aku benci kepada semua yang orang engkau benci. Apa doa tu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Kemudian wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Tengok asas iman. Semua asasnya ialah hubbullah. Pertama kita minta apa? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau, hubbaka, cintakan engkau. Jadi nak cinta Allah, macam mana? Kena cinta apa yang Allah cinta dan kena benci apa yang Allah benci. Kalau kita cinta pada orang yang Allah benci, kita tak beriman. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Dan aku mohon pada engkau supaya cinta kepada siapa yang Allah cinta. Siapa yang Allah cinta? Orang beriman. Yang beriman daripada parti mana ni? Mana ada parti Allah? Beriman, suka kepada siapa yang Allah suka. Siapa? Orang beriman. Orang beriman ni kadang-kadang dia tak mesti ada parti, tak mesti ada kumpulan. Jadi kalau dia daripada parti lain, kita parti lain tapi dia beriman, dia bertakwa, wajib kita cinta. Bila kita benci, kita tak beriman kepada Allah. Berbeza je pandangan, berbeza je parti, berbeza je kumpulan, kita pun tak suka. Sebenarnya kita belum beriman kepada Allah. Sebab tu orang yang beriman dengan Allah, dia ada parti dia. Parti dia ialah parti Allah. Dan parti Allah berdaftar di sisi Allah, bukan ROS. Jadi kadang-kadang dia tak ada parti, dia tak ada jemaah, dia seorang-seorang, wajib kita cinta pada dia. Kadang-kadang dia ada parti Islam lagi, tapi dia buat benda yang Allah tak suka, kita tak perlu suka pada dia. Boleh?
Betul, betul. Sistem parti ni sistem daripada orang kafir, sistem daripada musuh. Tujuannya apa dah? Nak memecah belahkan umat Islam supaya umat Islam lemah. Orang kafir cukup faham. Kelemahan utama Islam, pertama tak faham Quran. Yang kedua, berpecah. Lagi mereka berpecah, lagi mereka lemah, lagi mudah orang kafir menguasai. Kan? Batu parti Melayu Islam di Malaysia paling banyak kan? Tapi parti Cina 2 je, DAP, MCA. Parti India, 1 je. Tapi parti Melayu, rasa ada 10 kot. Parti Bersatu, Parti UMNO, PKR, PAS, Amanah, Keadilan. Pejuang, Muda kan? Apa lagi? Itu tak masuk lagi Sabah Sarawak kan? Dekat 10 parti yang asasnya Islam Melayu. Kan? Lepas tu, dia jatuh kat orang, dia ajak orang bersatu. Kan bodoh tu. Aku nak tampal kau ni, lepas tu jom kita bersatu. Itu bukan cara nak bersatu. Okey? Kemudian, wahubba amalin yuqarribuni ilah, dan aku mohon pada engkau supaya cinta amal. Cinta amal apa ni? Amal yang mana ni? Ramai orang suka beramal, tapi yang dia suka ataupun yang orang suka, bukan yang Allah suka. Jadi kita minta, ya Allah, biarlah aku suka amalan yang boleh mendekatkan aku kepada cinta engkau. Apa dia? Amalan apa yang kalau kita buat, kita semakin dekat dengan cinta Allah? Amal apa dia? Apa dia? Semayang? Semayang sunat, ya. Tapi yang lebih besar, yang paling besar, yang paling Allah suka. Paling besar. Paling besar. Yang amalan inilah Allah utuskan Rasul. Berdakwahlah. Berdakwah. Kan? Kalau bukan kerana berdakwah, Allah tak utuskan para Rasul. Kalau bukan kerana berdakwah, Allah tak utuskan Al-Quran. Jadi amalan yang paling mendekatkan kita pada cinta Allah, berdakwah. Dan paling banyak buat amalan kepada orang lain. Anfa'u linnas. Paling banyak memberi manfaat pada orang. Hubbul masakin. Ada tak doa? Kita minta kepada Allah supaya jadikan aku ni cintakan orang miskin. Ada. Kan doa apa yang saya bagi tu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Jadi orang miskin pun kita wajib cinta. Sebab apa? Allah cinta. Siapa benci orang miskin, dia tak akan dapat cinta Allah sepenuhnya. Sebab cinta Allah ialah cinta apa yang Allah cinta dan benci apa yang Allah benci. Okey? Semoga Allah masukkan kita dalam kumpulan orang yang cintakan Allah dan cinta apa yang Allah cinta. Dan membenci apa yang Allah benci. Okey. Allah nak tegaskan, wajib kamu tak boleh berkasih sayang siapa yang menentang Allah. Dah itu kan. Allah nak tegaskan lagi, walau kanu, walaupun orang yang menentang Allah itu adalah, walaupun adalah mereka bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau ikhwan, saudara-saudara mereka, adik-beradik mereka, atau ashiratuhum, keluarga, sepupu mereka, dua pupu, pakcik mereka. Tengok Allah sebut ikut tertib. Pertama bapa. Kenapa? Hubungan paling dekat dengan kita ialah bapa. Dia ada satu kisah. Ada beberapa riwayat lah yang menceritakan tentang sebab turun ayat ni. Tapi bukan ayat ni khusus untuk mereka. Pengajaran untuk semua. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Uhud, bapa dia kafir. Abu Ubaidah Al-Jarrah sahabat Nabi. Bapa dia kafir. Jadi bapa dia duduk dalam barisan tentera musyrikin. Abu Ubaidah dalam barisan tentera Islam. Jadi bapa dia ni, tengok bapa dia bila dia kufur, dia tak kira anak aja. Orang kalau hati dia tak ada rahmat, dia tak kira anak. Jadi bapa dia sentiasa cari Abu Ubaidah untuk bunuh.
Abu Ubaidah pula berbeza. Dia sentiasa mengelak untuk jumpa bapa dia. Sebab apa? Kalau jumpa kena bunuh. Kalau boleh dia tak nak bunuh. Tapi akhirnya sebab bapa dia asyik cari dia je, dan bila bertemu dia bunuh bapa dia. Kenapa dia bunuh? Sebab bapa dia memerangi Allah dan Rasul walaupun bapa. Itulah ketegasan iman para sahabat, dan iman para sahabat jelas clear. Tidak ada unsur kasih sayang walaupun bapa sendiri. Apatah lagi kalau bapa tu betul-betul memerangi Islam. Cuma kena bezakan, kalau bapa tu tak memerangi Islam, boleh tak kita sayang pada bapa yang bukan Islam? Dia tak memerangi Islam, dia biasa je. Dia pun buat baik pada kita. Ulama mengatakan kalau sayang sebagai seorang bapa, hubungan anak dengan bapa tak salah. Tapi jangan kita sayang kepada dia sebab dia syirik kepada Allah. Itu haram. Kita hanya sayang sebab hubungan dia sebagai bapa, dia ada jasa pada kita. Ataupun anak. Kadang-kadang kita dah beriman. Anak kita murtad, contoh, minta dijauhkan. Anak kita murtad, kemudian dia maki Nabi. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Biar je, sebab alah, anak saya tu, biar je. Tak boleh, haram. Kita kena buat sesuatu. Kena bertegas, hentikan perbuatan dia dengan apa cara yang sepatutnya. Okey, inilah iman. Iman tidak boleh dibezakan dengan hubungan pertalian darah. Sebab tu Nabi Nuh AS, bila dia selamat kat kapal kan, anak dia dah tenggelam. Dia kata pada Allah, sesungguhnya janji engkau ni benar, wahai Tuhan. Dan engkau berjanji nak selamatkan keluarga aku. Anak aku adalah ahli daripada ahli keluarga aku. Kenapa engkau tak selamatkan? Apa jawab Allah? Cuba buka surah Hud. Surah Hud ayat 42 ke? Apa jawab Allah kepada Nabi Nuh? Wanada Rabbahu. Tak, bawa depan lagi. Inna bni min ahli. Kemudian wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ayat seterusnya. Okey. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika. Innahu amalun ghairu salih. Subhanallah. Kalau kita ada masa peristiwa ni, kita boleh menangis ni. Bila Nabi Nuh dah selamat, banjir pun dah hilang, anak dia pun dah lemas mati, dia mengadu pada Allah. Dia kata pada Tuhan, inna bni, sesungguhnya anakku min ahli, daripada ahli keluarga aku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji engkau adalah benar. Apa janji Allah? Janji Allah nak selamatkan keluarga Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh faham apa dia? Selamat semualah. Tapi Allah kata nak selamatkan ahli engkau, ahli yang macam mana? Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah sebaik-baik hakim. Lepas tu Allah jawab. Ini kata Nabi Nuh, ini kata Allah. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlika. Dia tu sebenarnya bukan ahli keluarga engkau. Nabi Nuh kata ahli. Allah kata bukan, dia bukan keluarga engkau. Kenapa? Allah begitu sebab innahu amalun ghairu salih. Sebab anak kamu tu amal dia tidak soleh.
Kenapa Allah tak kata sebab anak kamu tak beriman? Ha? Anak Nabi Nuh beriman ke tak? Tak beriman kan? Ha? Tak beriman kan? Kenapa Allah tak guna perkataan innahu ghayra mu'min? Dia tak beriman. Allah tak guna perkataan tak beriman, tapi Allah kata amalannya tak soleh. Boleh faham soalan? Ha? Sebab dia tak taat ayah dia. Ha? Yalah tak taat tu mana? Tak, yang paling besar tak beriman kepada Allah, tak taat pada Allah. Tapi kenapa Allah guna perkataan anak kamu tak ada amal soleh? Apa dia? Mu? Tak, dia memang tak beriman terus. Dia memang kafir terus. Terang-terang dia kafir, bukan munafik. Munafik sembunyi. Sepatut Allah kata apa? Innahu laisa min ahlika innahu ghairu mu'min. Anak kamu tak beriman. Tapi Allah tak guna perkataan ni. Allah guna innahu amal ghairu salih. Mesti ada sebab. Itu dia tadabbur. Sebab apa? Apa dia? Ha? Tak patut apa? Tak patut tak beriman. Yalah, kalau tak patut tak beriman, Allah guna perkataan innahu ghairu mu'min. Soalannya, kenapa Allah guna perkataan dia amalan yang tak soleh? Apa beza tak beriman dengan tak beramal soleh? Beza ke? Beza? Apa beza dia? Dia beriman, itu yang tak amal besar mungkin dia tak dia beriman tapi amal yang Tak soleh. Ada tak orang beriman tapi tak amal soleh? Ha? Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Anak dia tak beriman. Buktinya apa? Tak ada amal soleh. Ramai orang mengaku beriman tapi solat tak, puasa tak. Jadi Allah nak bagi tahu bukti beriman mesti ada amal soleh. Jadi kalau anak kamu dia beriman, mesti ada amal soleh dan aku selamatkan. Boleh? Ramai yang budak-budak bahkan orang tua hafal rukun iman. Tapi solat lambat kan, buka aurat. Sebenarnya belum beriman sebab amalnya tak soleh. Kemudian Allah kata apa? Ni, orang-orang ni yang menentang siapa yang Allah tentang walaupun bapa dia, walaupun anak dia. Allah kata apa? Allah puji. Ulaika, mereka itulah kataba, telah dicatat fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, iman. Satu. Yang kedua, wa ayyadahum, dan wa ayyadahum, dan dia kuatkan mereka biruhin, dengan roh. Roh ni banyak tafsiran dia. Pertama, wahyu. Wahyu. Yang kedua, nur. Nur Allah, bukan Nur Muhammad darinya. Tengok Allah puji ni. Siapa ni? Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan tidak berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah walaupun bapa dia. Orang macam ni Allah kata apa? Kataba. Kalau ni hati dia, Allah cap iman. Allah dah cati iman dia yang tak akan berubah. Yang kedua, wa ayyadahum, Allah akan kuatkan iman yang dicatat kat sini dengan wahyu, dengan nur daripada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yudkhiluhum, dan dia akan masukkan mereka jannatin, ke syurga. Ke syurga-syurga yang mengalir. Ini banyak kita bincang ni. Mengalir di bawahnya
sungai-sungai yang 4. Dan kemuncaknya mereka belum kemuncak lagi ni. Khalidin bukan kemuncak. Mereka kekal di dalamnya. Kemuncaknya, ini kemuncak. Kemuncak kepada nikmat ialah redha Allah. Radhiyallahu. Allah redha kepada mereka, waradu anhu, dan mereka redha kepada Allah. Boleh? Jadi kemuncak nikmat bukan harta, bukan duit, tapi redha. Apa makna redha? Puas. Jadi sebab itulah kata ulama, siapa yang patut disebut radhiyallahu anhu? Siapa? Yang bila kita sebut nama dia, disunatkan sebut radhiyallahu anhu. Kalau ramai radhiyallahu anhum, siapa? Para sahabat. Lagi? Boleh tak kita sebut? Tabi'in pun sama. Imam Syafi'i, biasa orang sebut rahimahullah. Tapi boleh tak kita nak kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Boleh? Boleh? Ada dalil? Tak boleh. Ada dalil tak boleh? Apa? Ali Imran ataupun Al-Baqarah, tak ada dalil itu. Kalau atau tak ada dalil. Okey, itu sebut Muhajirin dan Ansar. Ayat ni sebut tak? Allah redha pada mereka. Sebut tak Muhajirin dan Ansar? Allah redha pada siapa ni? Tak. Siapa saja yang ada sifat ni? Ayat ni betul turun pada sahabat. Tapi pengajaran untuk semua. Siapa yang ada sifat apa? Pertama, dia beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, dia tidak kompromi dengan orang kafir. Dia benci, maka Allah redha pada mereka. Jadi kalau ikut ayat ni, boleh tak sebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Boleh. Sebab ayat ni tak khusus pada Muhajirin. Dan kalau kita baca pula surah Al-Bajinah, ada tak? Akhir surah Bajinah. Radhiyallahu anhum. Itu langsung tak sebut Muhajirin dan Ansar. Boleh sebut, tak ada masalah. Cuma kebiasaan kita sebut kepada para sahabat. Siapa yang kata salah, bagi dalil kata salah. Siapa kata tak boleh, bagi dalil kata tak boleh. Siapa kata boleh, ada dalil. Boleh. Dan ulaika, itulah Hizbullah. Ini parti Allah. Jadi kalau nak masuk parti, masuklah parti Allah. Ada borang? Tak ada. Borang ni ialah tadabbur Al-Quran. Apa ciri-ciri nak jadi ahli parti Allah? Beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan jangan sekali-kali benci kepada orang yang Allah sayang, dan jangan sayang kepada orang yang Allah benci. Itu syarat utama nak menjadi parti Allah. Kadang-kadang parti Islam benci pada orang Islam, dia bukan parti Allah. Macam di Lebanon kan, ada nama satu parti Hizbullah. Tapi dia Syiah. Dia antara parti Syiah yang paling kuat menentang para sahabat. Dia bukan Hizbullah, dia Hizbus Syaitan. Dia Hizbus Syaitan. Alah, ingatlah. Sesungguhnya Hizbullah, parti Allah, humul muflihun. Sahaja. Kena ada sahaja. Bila sebut hum kat tengah ni, maksud dia mereka sahaja. Terjemahan tepat ialah mereka sahaja orang-orang yang berjaya. Allah maja'alna min hizbillah. Sebab apa? Sebab Allah kata, yang berjaya hanya parti Allah je. Maknanya kalau tidak ada sifat ni, dia tak akan berjaya. Walaupun kat dunia, dia menang pilihan raya. Kan? Okey, boleh? Kita berhenti setakat tu, dan dengan ini tamatlah tadabbur surah Al-Mujadilah. Kita dah habis juzuk 28. Kan?
Juzuk 27 dah ada. Dia tak lengkap kan? Surah Al-Hadid dah kan? Ataupun saya cadanglah, kita tadabbur surah Fussilat. Yang rakaman hilang banyak tu. Banyak hilang. Yang kat masa intikah tu. Tinggal berapa rakaman je. Kan? Fussilat. Al-Hadid, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Qamar, An-Najmu. Kita cek lengkap tak juzuk 27 ni. Kalau tak lengkap, kita boleh lengkapkan bagi komplit juzuk 27. InsyaAllah. Ya. Kita lengkap juzuk 27 ha. Juzuk 30 dah lengkap, 29 lengkap, 28 lengkap. Sekarang kita lengkapkan juzuk 27 lah, insya-Allah. Kita ambil 1-2 soalan. Panjang soalan Datuk. Bukan soalan. Mana Fatihah? Okey. Bagaimanakah cara berdakwah kepada anak muda yang telah murtad? Adakah secara memberi sepenuh kasih sayang dan berdoa agar dia kembali ataupun bertegas dan memberitahu tidak setuju dengan tindakannya? Tak, bila dia murtad tu makna dia menentang Allah dan Rasul lah. Jadi kita kena bertegas. Tak boleh dengan kasih sayang. Dan juga boleh, kaedah yang terbaik juga ialah dengan berdebat. Berdebat supaya mereka terbuka minda. Dia punca orang tak beriman, orang kufur, syirik, murtad ni sebab minda dia tertutup. Dia tak boleh nak berfikir, dia terjam je. Jadi buat soalan, tanya soalan supaya dia terbuka minda, supaya dia berfikir. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak bertanya, apa hukum orang Kristian letak nama Allah pada kaki mereka ini? Adakah patut kita membiarkan saja? Tak. Kalimah Allah wajib dimuliakan. Sebab tu orang Islam pun tak boleh masuk dalam tandas dalam keadaan di badan dia ada kertas yang ada kalimah Allah ataupun cincin yang ada kalimah Allah. Jadi orang Islam pun kena hormat perkataan Allah, orang kafir lagi tak boleh. Jadi jawapan dia, kalau Kristian meletakkan kalimah Allah di mana? Di kaki. Memang salah lah. Itu penghinaan. Macam ada provokasi editnya. Ya. Kesahihannya tu sama. Cuma kalau kita dapat maklumat tu daripada internet kan, kita kena cek dululah. Kadang-kadang nak provoke orang Islam kan. Akhirnya orang Islam buang masa duk jawab pasal kalimah Allah. Iman tak meningkat, amal tak bertambah. Islam tak semakin kuat. Dulu isu COVID, lepas tu SOP, lepas tu vaksin, lepas tu kalimah Allah. Akhirnya masa orang Islam buang macam tu je. Orang yang jahil agama tetap dalam kejahilan. Mereka tak dapat panduan. Sebab apa? Orang yang berilmu bergaduh sama sendiri. Jadi kena cek dulu maklumat betul ke tak. Saya nak bertanya, apa hukum orang jika kita berkawan baik dengan orang kafir dikira iman tak sempurna ke? Tak, berkawan tak boleh dengan orang kafir, tapi tujuan untuk berdakwah dibolehkan. Sebab tu Nabi sebut, Nabi pesan, Nabi bagi nasihat. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalidihi, seseorang itu akan terpengaruh dengan agama kawan dia. Maka fal yanzur man yukhalilu. Maka hendaklah berhati-hati dalam memilih kawan. Jadi Nabi suruh pilih kawan. Tak boleh sebarangan kawan kita berkawan. Apatah lagi dia kafir. Jadi kalau orang kafir tak patut kita berkawan sebab dia bukan Islam, dia tak beriman. Tapi jangan putuskan hubungan sebagai seorang pendakwah. Tetap jadikan dia sebagai sasaran kita, sebagai mad'u kita. Wallahu a'lam. Kalimah Allah ada kat uniform seperti tentera dan polis. Bagaimana pula? Jangan tanya saya, tanya kerajaan. Kan?
Di uniform polis ada kalimah Allah kan, tetapi kadang-kadang masuk tandas. Jadi kadang-kadang kita nak kutuk orang kafir, kita sendiri pun buat. Kadang-kadang lagu kan, lagu negeri Kedah, ada perkataan Allah. Jadi masa menyanyi lagu tu, orang Cina pun ada, India pun ada, sekali kita tak alau pula, boleh pula sebut. Jadi bila peraturan yang kita buat tak bersumberkan daripada dalil yang sahih, jadi kita pun keliru dan bercelaru. Kedah, Sabah dan Sarawak boleh. Dan kalau menyanyi lagu negeri, ada negeri guna kalimah Allah, kita benarkan pula orang Kristian menyebut nama Allah. Jadi mengelirukan. Wallahu a'lam. Boleh tak kalau nak minta Ustaz tadabbur ayat kursi? Sebenarnya kita ada tadabbur je. Boleh tengok video yang lama. Ayat kursi kita ada tadabbur ni. Ataupun kita sekarang tengah tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat 26. Ayat kursi ayat berapa? 200? Sabarlah sampai ayat ke situ. Kita akan sampai ayat kursi tu. Kalau tak sabar boleh tengok video yang lama. Ustaz, saya nak bertanya apa hukum orang Kristian letak nama Allah pada kaki dah? Ustaz, lepas solat wajib kita terus buat solat sunat. Selepas tu baru berzikir dan berdoa. Bolehkah? Boleh, tak salah. Cuma kurang afdal. Sebab apa? Sebab tidak menepati sunnah Nabi. Sunnah Nabi, lepas Nabi bagi salam, Nabi zikir dulu. Astagfirullah 3 kali, Allah ma'atas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ataupun 34. Lepas tu baru Nabi salat sunat. Lepas salam kalau kita kalutkan, nak keluar ada hal, tak ada masalah, boleh salat sunat dulu. Lepas tu zikir, kita berzikir sambil berjalan, tak ada masalah. Cuma kalau tak kalut, tak segera, yang terbaiknya zikir dulu baru salat sunat. Apa Ustaz, apa ciri penerima zakat untuk orang berhutang? Fisabilillah. Orang yang berhutang, salah satu golongan yang layak terima zakat. Iaitu dia berhutang tu bukan untuk maksiat lah. Dia berhutang contohlah untuk berniaga, untuk mencari rezeki. Kemudian tersepit, dia bankrupt, perniagaan dia bankrupt, dia tak mampu bayar. Maka orang macam ni layak terima zakat. Hutang alung tu tengoklah, dia hutang alung tu sebab apa? Sebab terdesak. Sebab terdesak dan memang tak ada orang nak bagi pinjam. Dia pun demi untuk meneruskan kehidupan, dia terpaksa berhutang. Boleh. Boleh kita bagi duit zakat. Kalau betul-betul terdesak dan tidak ada tempat untuk dia berhutang. Tapi kalau ada tempat lain nak berhutang, dia pergi juga pada alung. Itu tak boleh bantu. Sebab itu dia sengaja mencari masalah. Kalau kita terpaksa bawa Al-Quran masuk ke tanah, bolehkah? Tak boleh. Perkataan Allah pun tak dibenarkan. Nabi kita SAW, Nabi, cincin Nabi ada perkataan Allah. Bila Nabi nak buang air besar, Nabi buka cincin letak di luar. Jadi kalau perkataan Allah pun tak boleh, Al-Quran lagi tak boleh. Kecuali, ulama mengatakan, kalau kita bersama kita Quran, kalau kita letak kat luar mungkin boleh hilang. Ataupun orang pijak dan sebagainya, maka ketika itu, untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, boleh kita bawa masuk Quran ke dalam tandas. Dengan syarat, kalau kita letak di luar, mudaratnya lebih besar. Tapi kalau kita letak, tak ada orang curi selamat, wajib kita letak di luar, baru masuk tandas. Pemimpin pun jahil Ustaz, yang arif dalam bab agama kenalah tegur-tegur. Mufti kena wakil juga demi kebaikan. Ini cakap kat Mufti ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, semasa solat tiba-tiba bersin, tidak sengaja keluar perkataan Alhamdulillah. Tak salah, tak batal. Sebab dia tak sengaja. Cuma yang sebelah jangan sebut ya rahamkallah. Kalau tak sengaja, tak batal solat. Ustaz, adakah surah-surah tertentu dibaca setiap hari?
seperti amalkan baca surah Al-Fajr, tak ada dalil lah. Cuma untuk contohlah, zikir lepas solat, disunatkan baca 3 kul. Maka itu kena baca, bukan kena baca setiap hari, kena baca 5 kali sehari. Dan juga 3 kul disunatkan baca sebelum tidur. Boleh dibacakan setiap hari. Dan begitu juga Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, disunatkan baca sebelum tidur, boleh baca setiap hari. Jadi kalau ada hadis dalil daripada Nabi SAW, dibaca setiap hari tapi dalam bentuk zikir di waktu tertentu, maka tak salah. Kalau surah yang tidak ada dalil, tak boleh kita tetapkan baca setiap hari. Daripada soalan-soalan berulang yang tanya, kita boleh buat kesimpulan memang orang kita tak buat homework. Betul, setuju. Banyak video ustaz, ya betul. Saya pun setuju. Tapi kalau saya tak jawabkan, nanti merajuk pula. Kalau orang ikut kelas saya setiap hari, sampai ke soal jawab, dia tak akan tanya soalan yang berulang. Setiap hari akan ada soalan yang baru. Student baru. Mungkin student barulah, kita bersangka baiklah. Yang tanya soalan tu, yang sama tu adalah daripada student baru. Baring sebentar menghadap kiblat selepas solat sunat fajar itu sunahkan. Boleh saya tahu apa fadilatnya? Fadilatnya ikut Nabi lah. Fadilatnya dapat pahala ikut Nabi. Jadi bila ikut Nabi dia sunnah. Bila sunnah dapat pahala. Kadang-kadang fadilat ni tak perlu kita tahu apa kelebihan. Dan Nabi pun bukan bagi tahu semua. Dah? Okey, cukup. Kelas kita seterusnya ialah malam ni, pukul 9. 9.10. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.